A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, selamat datang ke Sembang-Sembang SMB pada hari Jumaat, hari yang barakah pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada seluruh warga negara Malaysia, negeri kita yang kena sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Ada pelbagai negeri saya dapati. Alright, saya Muhammad Zaki Ajali merupakan moderator anda dan topik akan dikongsikan pada pagi ini bersama dengan Bank Negara Malaysia iaitu BNM Link Khidmat Nasihat kepada Pengguna Keuangan. Alright. Sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program pada hari ini. Yang pertamanya, sekiranya tuan-puan terdapat soalan berkaitan topik yang dibincangkan, sila hantarkan soalan tuan-puan melalui chat. Dan sekiranya anda berada di FB Live, anda boleh hantarkan soalan di ruangan komen dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan. Baiklah, sekiranya masih ada masa lagi, insyaAllah soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga pada pagi ini adalah untuk layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklumat serta maklumat yang diminta melalui QR Code dan link yang akan diberikan nanti. Dan di akhir sesi nanti kita akan adakan sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan dikemukakan di skrin dan untuk menyertai pop quiz ini, tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. Dan setiap pemenang akan menerima tanda hati dari SME berupa voucher tambah nilai Touch and Go bernilai RM15 seorang oleh email yang didaftarkan. Baiklah, sedikit makluman berkaitan dengan penceramah kita, Encik Wan Izam bin Muhammad pada pagi ini yang sudi bersama dengan kita. Alright, beliau berkelulusan ijazah sarjana dalam komunikasi korporat dan telah berkhidmat di Bank Negara Malaysia selama lebih 10 tahun di beberapa jabatan. Pada masa kini, beliau bertugas di link iaitu laman informasi nasihat dan khidmat yang memberikan nasihat serta penyelesaian kewangan kepada orang awam. Itu beliau juga terlibat dalam inisiatif serta program kesedaran dan pendidikan pengguna kewangan di bawah Bank Negara Malaysia. Tidak sedikit makluman berkaitan dengan Cik Manizam. Assalamualaikum Cik Manizam. Waalaikumsalam Cik Zaki. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam program Sembang-Sembang SME pada pagi ini. Bila Cik Nizam, nampaknya warga kita ada dua, mungkin daripada Zoom dan juga daripada FB Live ingin mengetahui apakah bantuan dan juga inisiatif alternatif yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia, laporan kredit berkaitan dengan mungkin laporan kredit, CC Kris, EC Kris serta pembayaran dalam khidmat nasihat yang bakal diberikan oleh Indonesia. Silakan kongsi Cik Nizam. Okey, terima kasih Cik Zaki. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta-peserta yang mengikuti program Sembang-Sembang ASNB webinar, sama ada melalui platform Zoom ataupun FB Live ASNB. Okey, saya akan hari ini saya akan berkongsilah. Dia lebih kepada program hari ini kita akan berkongsi maklumat tentang apa yang kita katakan untuk memperkasakan pengguna kewangan kepada semua peserta-peserta dan pendengar lah yang mengikuti program ni Sembang-Sembang ni. Saya nak bawa kita patah balik sedikit lah. Bulan Oktober adalah bulan literasi kewangan kebangsaan. Program literasi kewangan kebangsaan telah pun dilancarkan pada awal Oktober oleh Menteri Kewangan sendiri dan di penghujungnya kita Bank Negara bukan di bawah Financial Education Network. Financial Education Network ni adalah sekretariat yang mana ahli-ahlinya termasuklah beberapa agensi telah menganjurkan virtual exhibition ataupun program secara virtual di mana tujuan utamanya ialah untuk memperkasakan atau mempertingkatkan pengetahuan keuangan kepada rakyat Malaysia. So hari ini saya dalam sesi sembang-sembang ni akan berkongsi sedikitlah sebab bila kita sebut Bank Negara, ramai orang di luar sana lah rakyat Malaysia cuma akan ingat Bank Negara ni bila dia ingat duit. Dia pegang duit dia akan ingatlah Bank Negara. Sebab kat situ memang dah ada logo Bank Negara, semua orang tahu bahawa duit kita dikeluarkan oleh Bank Negara.
Tapi apa fungsi bank negara lain? Apa perkhidmatan yang disediakan ataupun yang bantuan-bantuan yang diberikan oleh bank negara kepada pengguna-pengguna kewangan di luar sana, tak ramai yang tahu. Tak ramai yang pasti apa sebenarnya yang bank negara buat. Okey, hari ini saya akan bincangkan 4 sahaja topik. Satu, saluran bantuan bagi pengguna kewangan. Kerana saya rasa benda ini penting. Sebab sekarang sejak kita berada di fasa pandemik daripada awal tahun 2020 sehinggalah sekarang, ramai pengguna-pengguna kewangan di luar sana ada bermacam-macam isu ataupun masalah. Dan banyak yang mana pihak kerajaan dan bank negara telah cuba untuk bantu dari segi moratorium dan macam-macam lagi. Dan baru-baru ni pun kita ada program urus pula yang diperkenalkan untuk membantu golongan-golongan yang masih lagi terkesan akibat pandemik. So, saluran bantuan bagi pengguna kewangan. Lepas tu saya akan kongsi sedikit tentang SeaCris dan eSeaCris sebab ini pun popular juga sebab ramai orang di luar sana selalu bercakap pasal blacklist. Sedangkan dia tak pasti apa sebenarnya blacklist. Ada ke tak perkataan blacklist tu ataupun terma blacklist tu adakah ada satu senarai blacklist yang sebenarnya. Okey, itu saya akan cuba kongsi juga. E-pembayaran, sebab kenapa e-pembayaran ini penting? Sebab sejak pandemik kita sedaya upaya cuba untuk mematuhi SOP dan mempertingkatkan kita punya kesedaran tentang kesihatan ni dengan mengelakkan aktiviti bersentuhan lah. Jadi e-pembayaran ni banyak membantu untuk kita memudahkan proses pembayaran kita dalam format contactless. Jadi kita tak perlu bagi duit, jadi duit tu berpegang, tak bertukar tangan dan sebagainya. Okey, dan satu lagi, apabila kita menghadapi fasa pandemik ataupun ada krisis ekonomi dan sebagainya, kes-kes yang melibatkan penipuan kewangan ni akan melonjak. So kalau kita tengokkan data pun memang telah melonjak untuk tahun ini. Jadi itu antara topik-topik yang saya akan cuba untuk kongsi bersama semua pendengar-pendengar yang ada dan peserta yang ada. Okey, saluran bantuan bagi pengguna kewangan, peranan Bank Negara Malaysia dan saluran bantuan alternatif. Okey, saya bincangkan dulu apa fungsi ataupun peranan. Sebenarnya ada 10 peranan Bank Negara. Saya tak naklah cerita semua. So selain daripada mata wang, pembayaran, membantu pertumbuhan ekonomi negara, contohnya ialah kita Bank Negara berfungsi untuk memberi nasihat kepada pihak kerajaan dalam memperkenalkan polisi-polisi ataupun perkara-perkara yang boleh membantu dasar ekonomi negara, memastikan sistem kewangan kukuh dan berintegriti. Ini kita mengawal selia institusi kewangan. So, institusi kewangan bank-bank yang ada di Malaysia dan dilesenkan di Malaysia ini semuanya di bawah kawal selia Bank Negara. So, ini untuk membantu supaya kita tahu apa yang bank buat dan pada masa yang sama kita memastikan pengguna-pengguna kewangan di luar sana akan sentiasa dilindungi oleh peraturan sedia ada, menguruskan rizab pertukaran asing. So itu antara fungsi-fungsi kita yang lain. Meningkatkan sedaran tentang penipuan kewangan. Ini adalah apa yang kita lakukan sekarang ni dan kita masih lagi bekerjasama dengan beberapa agensi untuk memastikan kesedaran tentang penipuan kewangan ni dipertingkatkan di kalangan pengguna-pengguna kewangan di luar sana untuk mengelakkan kes-kes penipuan kewangan. Kadang-kadang ada penipuan kewangan melalui transaksi, ada penipuan kewangan melalui platform-platform digital yang mana urusan jual beli berlaku. Dan kita juga untuk peranan kita juga ialah untuk memastikan tiada yang ketinggalan. Maksud tiada ketinggalan ni, semua orang ada peluang ataupun opportunity untuk buka akaun simpanan, akses kepada produk-produk kewangan yang ada untuk memastikan semuanya tidak ketinggalan dan memelihara khazanah sejarah negara. Inilah di mana kita ada museum, iaitu Museum Bank Negara Malaysia, museum dan galeri seni Bank Negara Malaysia yang terletak di bangunan Sasana Gijang. Yang ni kita ada secara virtual juga disebabkan pandemik. Jadi pengguna ataupun pelawat-pelawat yang berminat untuk mengetahui boleh melawat museum kita secara virtual. Okey,
institusi yang dikawasi oleh bank negara ini satu topik yang penting sebenarnya, sebab kalau kita tengok di media sosial sekarang ni banyak jenis perkhidmatan ataupun produk-produk yang dipromosikan di media sosial, tapi kita tak pasti sama ada produk-produk ni ataupun agensi ataupun syarikat-syarikat ni semua dilesenkan ataupun tidak. Dan kalau dilesenkan, oleh siapa? So, di bawah bank negara, institusi yang dikawasi oleh bank negara adalah berikut. Institusi kewangan. Kita tahu semua bank-bank yang ada, sama ada bank tu adalah Bank Malaysia ataupun bank international. So bank international, contohlah kita ada HSBC, kita ada Southern Bank. Semua tu selagi dia beroperasi di Malaysia, dia dikawal selia oleh bank negara. Institusi pembangunan kewangan, ini contohnya institusi yang ditubuhkan oleh bank negara ataupun kerajaan untuk tujuan-tujuan tertentu. Contoh yang kita ada bank simpanan, SMB Bank, Agro Bank, syarikat insurans dan pengendali takaful. Semua syarikat insurans dan pengendali takaful adalah dikawasi oleh Bank Negara Malaysia. Selain daripada itu, penyedia instrumen pembayaran. Kita ada Touch 'n Go. Tapi bukan Touch 'n Go card, Touch 'n Go digital, WeChat Pay, segala jenis e-wallet yang tuan-tuan dan puan-puan ada menggunakan tu adalah dikawasi oleh bank negara juga. So institusi lain yang tidak dikawasi oleh bank negara, koperasi. Contoh apa-apa jenis koperasi lah, sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu berurusan dengan koperasi, ada pinjaman peribadi dengan koperasi dan sebagainya, koperasi tidak dikawasi oleh bank negara. Dia dikawasi oleh Suruhanjaya Koperasi. Community credit atau lebih popular sebagai pemberi pinjaman wang berlesen. So pemberi pinjaman wang berlesen ni bukan dikawasi oleh bank negara sebab dia di bawah KPKT. Pajak gadai pun tidak dikawasi oleh bank negara. Syarikat pemajakan dan pemfaktoran, ini kebanyakannya terkenal di kalangan syarikat-syarikat lah, sebab kalau dia nak beli jentera contohnya, jadi jentera tu tak pinjaman tersebut dia tak dapatkan daripada bank, jadi dia pajak ataupun syarikat-syarikat tertentu memajakkan jentera-jentera tersebut kepada syarikat-syarikat. So contoh-contohnya ialah Affin Factors Berhad, Oric Leasing Malaysia Berhad. So ini antara syarikat-syarikat yang tidak dikawasi oleh bank negara. Okey, dalam mendapatkan bantuan, kalaulah kita sebagai pengguna, kita ada masalah. Contohlah yang selalu orang share dekat media sosial. Kadang-kadang tu kita nampak dia kata duit dia hilang daripada akaun simpanan dia. So apa yang dia boleh buat? So benda pertama kita kena faham sebagai pengguna, setiap institusi kewangan yang berlesen dan dikawasi oleh bank negara ada unit aduan dia sendiri. So jadi senarai unit aduan bank-bank tersebut ataupun maklumat tentang unit aduan bank-bank tersebut, institusi kewangan, syarikat takaful dan insurans boleh diperolehi daripada laman web bank negara. So tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dekat situ. Tapi apa yang kita perlu buat sebagai pengguna, kita ada masalah dengan bank, kita rujuk kepada unit aduan institusi kewangan tersebut. Kita adukan aduan kita dulu berserta dengan bukti-bukti ataupun rekod-rekod yang kita ada. Lepas tu kita dapatkan keputusan kes. So bank institusi kewangan tersebut, unit aduan dia akan proses. Unit aduan institusi kewangan bertindak sebagai independen. Jadi dia akan buat siasatan balik untuk memastikan sama ada apa yang kita adukan itu adalah benar ataupun tidak. So jadi bila kita dah dapatkan keputusan kes, contohlah keputusan kes tu menyebelahi kita. So maksudnya kita bank kata okey tak apa, duit yang hilang tersebut ada masalah teknikal lah contohnya, akan dipulangkan. Jadi keputusan kes memihak kepada kita. Katalah pihak bank kata mengikut rekod dia memang duit tu dikeluarkan oleh melalui online transaksi yang menggunakan user ID ataupun password yang benar. So jadi kita tak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh unit aduan pihak bank. So apa yang kita boleh buat? Kita kemukakan aduan lanjut. So aduan lanjut kepada pihak bank tersebut untuk dia buat semakan balik. So selain daripada itu, agensi-agensi lain yang boleh membantu ialah Bank Negara Link sendiri.
atau BNM Link secara pendeknya. BNM Link ni setelah kita tak berpuas hati juga dengan jawapan diberikan oleh pihak bank, kita panjangkan aduan kita kepada BNM Link untuk BNM Link cuba selesaikan dengan pihak institusi kewangan tersebut. Selain daripada itu, kita ada beberapa agensi lain. Contohnya OFS. OFS ni Ombudsman for Financial Services. Ombudsman fungsi dia ialah dia ada bidang kuasa dia sendiri di bawah akta untuk membuat keputusan terhadap mana-mana pertikaian pengguna kewangan terhadap produk-produk kewangan daripada institusi kewangan tersebut. Okey, tapi kita kena faham juga apa yang bank negara boleh bantu ataupun yang boleh kendalikan dari segi aduan. Yang mana bukan di bidang kawal selia bank negara, kita tak boleh buat apa-apa. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, ada beli barang dekat platform media sosial lah, platform online. Lepas tu beli barang, barang tak sampai, atau pembayaran dah dibuat, barang tak sampai, ataupun barang yang sampai tu adalah barang yang salah. Ataupun beli iPhone 13 tapi dapat 13 biji Apple yang dalam kotak. So jadi itu di luar bidang kawal selia bank negara. So kita tak boleh bantu. Mahkamah Tribunal Pengguna. So maksudnya kes tersebut telah difailkan di mahkamah, sedang dibicarakan di mahkamah, ataupun Tribunal Pengguna. Tribunal Pengguna ni Consumer Tribunal di bawah KPDN HEP. Jadi kita tak boleh campur tangan selagi keputusan yang dibuat oleh mahkamah atau tribunal adalah tertakluk kepada bidang kuasa dia. Maklumat pengadu tidak jelas. Kadang-kadang dia mengadu melalui media sosial, Facebook bank negara contohnya. Kita tak boleh ambil aduan tersebut disebabkan aduan tersebut tidak dibuat secara jelas. Ejen institusi penyedia kewangan. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan diugut oleh agensi pemungut hutang yang mana dilantik oleh pihak bank. Ataupun ejen-ejen kepada institusi kewangan tersebut yang mana menjalankan operasi di bawah institusi penyedia kewangan. So jadi kita tidak ada bidang kuasa. Jadi kita tidak boleh mengendalikan aduan melibatkan mereka. Aduan staf institusi penyedia kewangan kepada majikan. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan kerja dengan salah satu bank. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan tak puas hati dengan majikan. Tak boleh buat aduan kat kita. Sebab itu antara pekerja dan majikan. Jadi bank negara tak boleh bantu, bukan di bawah bidang kuasa kita. Bengkel kereta yang tidak terkenal dalam skill bengkel pembaikan kereta. Ini kes-kes yang melibatkan insurans lah. Itu pun kita tak boleh bantu. Persatuan Insurans Malaysia ini tertakluk kepada bidang kuasa dia. Aduan terhadap institusi kawal selia agensi-agensi lain. Contoh pemberi wang pinjaman, pajak gadai ataupun Arano. So itu semua di bawah bidang kuasa, di luar bidang kuasa kita, jadi kita tak boleh bantu. Keputusan komersial, apa-apa keputusan komersial yang telah dibuat, itu pun di luar kita tak boleh kendalikan. Penipuan kewangan dan pemasaran pelbagai peringkat, ini yang melibatkan penipuan kewangan lain lah. Contohnya pelaburan dan sebagainya, sebab kadang-kadang isu tersebut bukan di bawah bidang kuasa kita, jadi kita tak boleh ambil. Tuntutan insurans ataupun takaful melebihi 500,000, kecuali dari segi perkhidmatan yang diberikan. Kalau tuntutan tu lebih daripada 500,000 dan kita tidak boleh mengendalikan aduan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pergi ke agensi lain ataupun sumber lain untuk proses terusnya. Okey, BNM Link. Ke mana kita nak pergi? Sebab saya tahu pendengar ataupun peserta-peserta kita hari ini datang daripada seluruh Malaysia. So tempat terdekat yang tuan-tuan yang boleh pergi untuk dapatkan khidmat nasihat ataupun bantuan daripada BNM Link. Buat masa sekarang ni kita tidak beroperasi secara fizikal. So perlu kalau nak berjumpa dengan pegawai kita, perlu buat temu janji. Tetapi lebih mudah jika tuan-tuan dan puan-puan terus sahaja pergi ke laman web Bank Negara dan dapatkan link e-link secara online. Ataupun hubungi kita, nombor telefon pun dah tertera, email pun ada kat situ. So kita ada di Pulau Pinang, Terengganu, Kota Kinabalu, Kuching, Johor Bahru. Pejabat kita BNM Link
di Kuala Lumpur telah berpindah semenjak 1 November 2021. So sekarang kita beroperasi di bangunan baru AICB. Bukan lagi di Ibu Pejabat Bank Negara, yang mana bangunan ini sebenarnya sebelah je, bersebelahan. Okey, maklumat-maklumat lanjut, yang ni tuan-tuan dan puan-puan bolehlah dapatkan maklumat tersebut ada di laman web Bank Negara juga untuk menghubungi kita. Okey, OFS tadi. OFS ni sama jugalah macam Tribunal Pengguna, tetapi dia Ombudsman for Financial atau Services ataupun Ombudsman Perkhidmatan Kewangan. So skop dia ada di sini. So ada limitasi terhadap tuntutan-tuntutan atau pertikaian yang kita boleh filekan. So maklumat lanjut, puan-puan dan tuan-tuan boleh pergi ke laman web OFS untuk dapatkan maklumat lanjut. Saya akan skip beberapa slide lah, atau cepatkan sedikit untuk kita punya perkongsian hari ini. Okey, bagaimana OFS menyelesaikan aduan kita ataupun pertikaian kita? Contohnya, so jadi kita ada pertikaian, kita dah file dengan pihak institusi kewangan tersebut, institusi kewangan dah memberi jawapan kepada kita dan dia selalunya institusi kewangan tersebut akan beritahu ini adalah jawapan terakhir ataupun terakhir daripada pihak institusi kewangan. So jika tuan-tuan ataupun pengguna kewangan tak berpuas hati, boleh rujuk ataupun file kes di OFS. So sebab tu kita akan cadangkan cari penyelesaian dulu, rujuk pertikaian anda dengan penyedia perkhidmatan kewangan, filekan pertikaian. Bila kita dah dapat jawapan daripada pihak institusi kewangan tersebut, kita kena filekan kes kita di OFS dalam tempoh 6 bulan. Lepas tu prosesnya akan diuruskan oleh OFS sendiri. Okey, saluran alternatif lain yang boleh membantu kita, AKPK. Sebab kadang-kadang especially lah ataupun ketika ini yang ramai terkesan akibat pandemik, jadi AKPK boleh membantu dari segi untuk menguruskan kita punya pinjaman-pinjaman yang sedia ada. Sama ada dari segi untuk memberi maklumat-maklumat dalam bentuk kaunseling ataupun pengurusan kredit itu sendiri untuk menyelesaikan isu-isu yang kita ada. Okey, sekarang saya berubah kepada e-Secris. E-Secris, saya rasa topik ini lebih menarik untuk ramai pengguna di luar sana. Apa itu laporan SECRIS dan apa itu e-Secris? Laporan kredit ialah kedudukan kredit kita atau pinjaman berdasarkan fakta dan rekod sejarah yang dilaporkan oleh institusi kewangan. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa laporan SECRIS ni bukan senarai hitam. Tapi banyak orang menggunakan perkataan senarai hitam, tapi senarai hitam sebenarnya tidak wujud. Bila kita nak buat pinjaman dengan mana-mana institusi kewangan, apa yang institusi kewangan tersebut akan buat, dia akan cuba mendapatkan segala bentuk maklumat yang dia boleh dapatkan tentang pemohon tersebut. Jadi sumber dia yang dia ada ialah satu SECRIS dan juga sumber-sumber lain yang kita yang kita namakan sebagai credit rating agency. Sebenarnya credit rating agency ini dilesenkan ataupun didaftarkan di bawah Kementerian Kewangan. So, contoh lain adalah CITOS. Jadi, dia mengumpul data-data awam ataupun data-data publik. Contoh, kalau cik pernah disaman di mahkamah, maklumat tersebut akan ada dalam CITOS. Berbalik kepada laporan SECRIS. SECRIS hanya mengumpul maklumat yang datang daripada bank-bank dan institusi kewangan yang dilesenkan ataupun dikawal selir oleh bank negara. Contoh, kalau kita ada pinjaman dengan Maybank, CIMB Bank, semua pinjaman, rekod pinjaman tersebut akan ada dalam laporan SECRIS. So, jadi itu yang pihak bank akan rujuk setiap kali peminjam membuat permohonan untuk pinjaman baru. So, apa yang dia akan nampak? Ini alternatif lain lah selain daripada CITOS. Kita ada experience, kita ada credit bureau ni adalah laporan SECRIS sendiri. Ini contoh laporan SECRIS yang kita nampak. Dia akan ada kredit belum jelas, akaun di bawah pemerhatian khas dan permohonan untuk kredit. Setiap permohonan kita dalam tempoh setahun yang lepas akan ada dalam rekod tersebut. Dia cuma rekod permohonan. Tetapi yang bahawa kredit belum jelas tu, dia akan ada rekod pinjaman yang kita masih lagi aktif dan masih membayar, ataupun pinjaman yang belum habis dijelaskan. Dalam rekod tersebut, dia akan ada pula rekod pembayaran kita selama 12 bulan. Selalunya yang menjadi masalah ialah pembayaran tak konsisten. Itu yang menyebabkan pihak bank tak nak
luluskan pinjaman baru. Dan kadang-kadang perkataan blacklist itulah yang digunakan oleh contoh salesman kereta dan sebagainya. Salesman cakap, nama cik blacklist, jadi bank tak boleh bagi pinjaman. Dia bukan blacklist sebenarnya. So maksudnya bila bank rujuk laporan sikris tersebut, dia nampak kata rekod pinjaman kita tidak konsisten ataupun tidak baik. Dan selain daripada itu, bank akan nampak semua jenis pinjaman yang kita ada dengan institusi kewangan lain. Jadi dia boleh tengok dekat situ komitmen sedia ada kita. Jadi daripada situ jugalah bank akan buat penilaian sama ada pemohon layak atau tidak untuk pinjaman baru. So jadi nasihat saya kepada semua pengguna kewangan di luar sana. Jadi buat perancangan bila kita nak buat apa-apa pinjaman, penyelesaian walaupun ataupun kita nak menyelesaikan pinjaman sedia ada ataupun baru saja menyelesaikan, saya cadangkan dapatkan laporan sikris yang terkini untuk kita pastikan rekod tersebut dah diupdate. Kalau bayaran tu dah habis, akaun dah ditutup, kita dah bayar 2 bulan lepas, dah selesai semua pembayaran. So jadi dapatkan laporan sikris terkini untuk tengok sama ada rekod tersebut masih ada dalam laporan ataupun tidak. Sepatutnya kalau dah dibayar, diselesaikan, dia akan dipadamkan oleh pihak bank. Bulan ni kita bayar habis, bulan depan bank akan update rekod tersebut sebagai dah tiada lagi dalam rekod. Okey, macam mana kita nak dapatkan laporan kredit? Okay. Buat masa sekarang ni kita kios kita terletak di cawangan AKPK. Kalau berada di Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke pejabat AKPK dekat Jalan Belajar Laut. Sebelah bangunan Sogo tu ada bangunan CIMB Bank, dia terletak dekat lobi tu saja kios dia. So waktu beroperasi dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah di laman web AKPK ataupun untuk memastikan yang cawangan-cawangan lain tu waktu kios-kios tersebut beroperasi. Okay, lawan sesawang e-sikris. E-sikris ni adalah online version ataupun versi online kepada laporan sikris, di mana kita sebagai pengguna kita kena buat pengaktifan dulu. Sama jugalah macam ASNB pun ada online juga ataupun online platform. So jadi bila kita ada online platform, semua pengguna kena buat pendaftaran untuk pengaktifan kali pertama. Bila kita dah aktifkan kali pertama, dan kita akan ada akses kepada e-sikris. Bila dah ada akses kepada e-sikris, kita boleh cek ataupun muat turun laporan kredit terkini kita bila-bila masa. E-link adalah cara lain. Kalau kita terlampau jauh ataupun kita tak boleh pergi ke kios terdekat ataupun kita ada masalah lain. Ada setengah orang dia ada masalah sebab bila kios dia akan guna thumbprint. Ada yang masalah thumbprint dia tak boleh baca dan sebagainya. So dia boleh pergi ke laman web Bank Negara, ke e-link https://telilink.blm.gov.my ni untuk dia dapatkan borang, ada borang dekat laman web kita untuk download permohonan laporan sikris dan pendaftaran e-sikris, serta isi borang tersebut, sertakan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dan hantar kat kita, kita akan emailkan balik laporan sikris yang terkini. Dan selain daripada itu, agensi pelaporan kredit lah yang saya senaraikan tadi itu, kalau tengok ada CITOS experience dan sebagainya. Okey, ini contoh portal login e-sikris lah. So sebarkan data laporan kredit pun boleh dibuat kalau ada apa-apa, kalau kita dah ada akses kepada e-sikris. Kalau kita nampak ada rekod tersebut yang pembayaran tu dah habis, kita dah bayar, dah tutup akaun tetapi dia masih ada lagi rekod, kita boleh buat request dalam online atau e-sikris untuk sebarkan semula dibuat. Okey. Seterusnya, topik saya seterusnya adalah e-pembayaran. Saya tahu puan-puan dan pendengar-pendengar peserta hari ini ada banyak soalan. Tapi seboleh-bolehnya saya akan selepas nanti penghujung sesi nanti saya ada Q&A. So harap saya boleh address ataupun saya boleh jawab soalan-soalan tersebut di penghujung sesi saya nanti. Pada masa yang sama, saya akan teruskan dengan topik yang ketiga lah, ataupun subtopik yang ketiga, e-pembayaran, wang elektronik. Sebab kenapa wang elektronik penting ataupun pembayaran e-pembayaran ni penting? Satu, ekosistem dia selamat, kurangkan risiko rompakan, risiko wang palsu. Kalau kita peniaga contohnya, peniaga pasar malam dan sebagainya, sekarang senang. Banyak pihak-pihak penyedia perkhidmatan kewangan ni yang dah menyediakan perkhidmatan e-wallet ataupun e-pembayaran ni kepada semua-semua
pemilik syarikat, pengusaha, microkredit dan sebagainya. Asalkan kita ada akaun bersama bank, institusi kewangan tersebut, kita boleh dapatkan perkhidmatan tersebut. Jadi, walaupun kita berniaga, goreng pisang ataupun syarikat-syarikat besar, tak ada masalah. E-pembayaran ni ada. Memudahkan. Jadi kita tak perlu bawa cash. Kadang-kadang susah bila kita berniaga, terutama peniaga-peniaga kecil lah. Jadi dia nak kena sentiasa ada wang tukar pula, duit kecil. Sebab kadang-kadang pembeli ni dia tak ada duit, dia ada duit besar, dia datang duit RM50 tapi beli RM2. So jadi benda tu menimbulkan masalah. Bila kita ada ekosistem e-pembayaran yang bagus, benda ni mudah. Dan mengurangkan kos juga kepada bank negara sebab wang fizikal yang kita guna tu akan rosak. Jadi benda tu perlulah digantikan. Jadi akan mengurangkan kos. Macam saya cakap tadi, tak perlu tukar duit kecil, tiada risiko salah kira wang, tersalah bagi duit pulang balik ke dan sebagainya. Apa yang kita perlukan ialah kad ATM dan smartphone. Saya rasa sekarang ni semua orang pakai smartphone. So ada banyak jenis e-money ataupun e-wallet yang kita boleh gunakan. Mudah perbandingan umum jika perlu ke bank. Contoh bayar parking, bayar minyak, bayar tol dan sebagainya. So ini adalah memudahkan urusan kita. Tak perlu lagi nak pergi bank. Pembayaran tu adalah mudah dan tiada kos penyimpanan wang juga dalam kes tu. So jadi untuk pengusaha-pengusaha, kalau e-wallet ni tak ada. So jadi benda tu akan memudahkan. Okey, apa yang kita kena pastikan sebagai elektronik ataupun e-money ni? Dari segi terminologi bank negara, kita lesenkan syarikat-syarikat ataupun institusi kewangan tersebut yang menyediakan perkhidmatan e-money ni sebagai e-money. Wang elektronik adalah instrumen pembayaran yang melindungi nilai wang. Sama je, RM20 kita top up, dalam e-wallet kita RM20 lah penggunaannya. Jadi senarai pengeluar wang elektronik ataupun e-money berlesen ni adalah setakat ini ada 48 pengeluar wang elektronik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code dekat skrin untuk terus dibawa ke laman web Bank Negara di mana senarai syarikat-syarikat tersebut yang dilesenkan oleh Bank Negara ada dekat situ. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena faham, syarikat tersebut adalah syarikat yang memiliki lesen. Tapi produk dia kadang-kadang berbeza, nama produk dia lah. Contoh kita ada Touch 'n Go e-wallet. So Touch 'n Go e-wallet tu di bawah Touch 'n Go Digital. So jadi syarikat Touch 'n Go Digital ni memiliki lesen, jadi produk dia adalah Touch 'n Go e-wallet. So setiap syarikat kadang-kadang dia berbeza dari segi nama produk dia tersebut. Tapi syarikat dia adalah syarikat yang berlesen di bawah Bank Negara Malaysia. So jadi kita boleh rujuk. Jangan pula terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tak ada kait, yang e-wallet yang kononnya e-wallet tetapi tidak dilesenkan. Kenapa penting dia dilesenkan? Ialah untuk memastikan pengguna dipelihara dari segi, katakanlah macam kes tadi yang saya bagi contoh, wang anda hilang daripada akaun bank. Tapi dalam kes ni wang anda hilang daripada e-wallet. Transaksi menunjuk tak ada rekod ataupun transaksi menunjukkan duit tersebut ataupun pembayaran dibuat kepada kedai yang kita tidak boleh kenal pasti. Jadi berhati-hati. Jadi aduan boleh dibuat kepada syarikat ataupun e-wallet license holder tadi. Sebab dia pun ada unit aduan dia juga untuk memastikan pengguna-pengguna dia dipelihara dari segi segala transaksi yang berlaku. Itu yang kita kena pastikan. Sebab itulah penting untuk kita menggunakan e-wallet yang mana syarikat dikeluarkan oleh syarikat yang dilesenkan di bawah Bank Negara. Itu penting. Tips bila kita ada e-wallet, so kita ada e-pembayaran lain. So tips yang ni lebih kepada tips penggunaan perbankan internet. Okey, ini untuk mengelakkan kes-kes di mana penipuan maklumat, kecurian maklumat dan sebagainya. Waspada dengan email phishing. So phishing email selalunya akan datang kat kita dalam bentuk email dan benda ni boleh
memberi link-link yang sebenarnya bukan link kepada bank yang sepatutnya. Ini adalah link-link palsu ataupun klik. Kadang-kadang bila kita browse, kita suka klik-klik link-link yang palsu. So jadi saya akan cakap, kalau kita dapat SMS ada link Maybank contohnya, ataupun bank-bank yang mana kita ada account, jangan klik dekat link SMS tersebut. Pergi terus ke laman web Maybank, type satu-satu. So itu salah satu tipsnya. Kerap tukar kata laluan. Jangan sampai daripada dia buka dia punya online banking tu ataupun bankan internet dia, sampai sekarang tak pernah dia tukar. Itu pun bahaya. Kita selalu kena bertukar kita punya password untuk mengelakkan password kita dicuri oleh orang lain. Dalam erti kata lain, dia boleh dicurilah maklumat tersebut. Jangan dedah kata laluan. Sekali-kali jangan dedah kata laluan kita kepada sesiapa sahaja. Walaupun kononnya ada pihak bank telefon kita minta kata laluan, tidak. Walaupun tuan-tuan diperkenalkan bahawa pihak bank negara minta kata laluan, tidak. Tak ada pihak ketiga yang boleh mendapatkan kata laluan untuk perbankan internet kita. So itu adalah PNC, kita sahaja yang perlu tahu. Elak penggunaan fungsi ingat kata laluan. Ini pun satu juga. Sebab sekarang ni semua benda ada password. Itu pun saya pun pening juga sebagai pengguna kewangan lah. Sebab email account ada password. Bila kita bekerja di pejabat pula, setiap benda ada password. Kita ada account bank, kita ada e-wallet, e-money kita. So semuanya ada user ID dan password berbeza-beza. Ada setengah orang dia buat semua password user ID sama. Itu pun bahaya. Jadi kita kena ingat, dan bila kita log in through komputer, jadi jangan dekat Google tu selalunya dia akan prompt ingat kata laluan. So jangan sekali-kali kita gunakan fungsi ingat kata laluan tersebut. Ini untuk memastikan benda tu tidak, kalau komputer kita diakses oleh orang lain, itu akan menjadi satu masalah lah. Okey, ini kos-kos ataupun charge maksimum yang dikenakan untuk pemindahan wang di atas talian dan penggunaan di ATM. Buat masa sekarang ni pengeluaran wang di ATM, sama ada ATM tersebut kalau di bank kita sendiri tak ada charge lah. Sebelum pandemik, memang ada charge untuk kita menggunakan ATM bank lain ataupun MAPS. Sekarang ni, buat masa sekarang, masih lagi charge MAPS tu adalah kosong. Tidak dikenakan disebabkan pandemik. So jadi tak ada masalah lah kalau tuan-tuan nak keluarkan duit daripada ATM bank lain ke apa ke, tak jumpa bank sendiri pun tak apa. Seterusnya, kad debit. Kad debit ni ialah instrumen pembayaran yang terhad kepada baki akaun simpanan. So kadang-kadang benda ni selamat sebab kita berbelanja berdasarkan apa yang kita ada. So jadi bila kita tengok kad kredit pula, dia instrumen pembayaran berdasar konsep pinjaman. So ramai orang suka berbelanja menggunakan kad kredit berbanding kad debit. So tapi bahayanya kad kredit ni pula ialah kita mungkin berbelanja melebihi daripada kemampuan kita. Jadi kebanyakan orang akan, bila bil kad kredit dia datang, dia akan jelaskan bayaran minimum sahaja. Ini bahaya. Sebab bayaran minimum dan charge faedah ataupun keuntungan yang dikenakan oleh syarikat pengeluar ataupun penyedia perkhidmatan kad kredit ni agak tinggi. So jadi kita kena jadi pengguna yang lebih berhemah dari segi penggunaan kad kredit kita lah. Dapatkan kad kredit berasaskan keperluan sahaja. Dan pastikan bila kita dapat statement tu, kita cek semua transaksi yang ada untuk memastikan kita dapat kenal pasti semua perbelanjaan kita. Jangan main bayar je, setengah orang dia tak tengok pun apa detail dia. Jadi dia tak prudent lah dari segi penggunaan kad kredit dia. Dia tak berhemah. Elakkan daripada hanya membayar jumlah minima penyata bulanan, sebab yang selebihnya tu akan dikenakan interest, dan interest ni akan berganda disebabkan interest di-charge untuk setiap bulan. Bayar kad kredit mengikut jadual yang telah ditetapkan, tetapkan had penggunaan dan berbelanja secara berpada-pada. Kad kredit jika kesan membayar jumlah minimum. Apa yang berlaku?
mengambil masa yang panjang bagi menyelesaikan keseluruhan baki, jumlah faedah yang dibayar lebih tinggi. So bila kita bayar 5, yang lainnya tu, yang bakinya tu akan dibawa ke bulan depan dan dikenakan faedah ataupun keuntungan. So keuntungan tersebut akan jadi tinggi disebabkan oleh struktur kadar keuntungan kad kredit yang dikenakan ataupun kadar faedah yang dikenakan. Mengapa membayar jumlah minimum akan siap merupakan amalan kewangan yang tak sihat? Itu memang tak sihat sebab kita akan mengumpul hutang tersebut jangka masa yang panjang. So itu akan merugikan. Okey, ini topik saya keempat ataupun subtopik saya keempat lah hari ini, penipuan kewangan. So kita dah bincangkan tadi apa perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan di BNM Link. Perkhidmatan pertama tadi saya jelaskan dari segi bantuan lah. Bantuan yang disediakan untuk pengguna kewangan jika dia ada masalah dengan penyedia perkhidmatan kewangan yang dia ada. Contohnya dia ada masalah dengan bank dia ada masalah dengan syarikat takaful dia ada masalah isu dengan dia punya syarikat insurans dan sebagainya. So kita dah go through the process, apa yang kita perlu buat sebagai pengguna, kita kena faham proses tersebut mesti dibuat. Sebab proses tersebut ada untuk melindungi kita sebagai pengguna. Lepas tu saya dah bincangkan dari segi Sikris dan e-Sikris pula. Kenapa perlunya kita untuk cek laporan Sikris kita secara periodik ataupun dari semasa ke semasa untuk memastikan rekod-rekod pinjaman kita jelas dan rekod pembayaran tersebut adalah konsisten. Ini untuk membantu kita untuk meningkatkan kebolehan kita untuk mendapatkan pinjaman di masa akan datang. Itu memudahkan proses lah. Dan saya dah bincangkan juga tentang e-pembayaran. Yang mana sepanjang 2020 dan 2021 kita dah lihat peningkatan penggunaan e-pembayaran tersebut. Banyak kedai-kedai pun kita dah nampak menggunakan e-pembayaran, cashless transaction. So semua ini memudahkan kita menjimatkan kos dan membantu untuk mengurangkan penularan COVID itu sendiri. So ini membantu di kala pandemik dan ini sepatutnya dijadikan satu cara baru untuk kita menguruskan pembayaran kita. Dan satu memudahkan sebab bila e-wallet ni digunakan ataupun electronic payment, kita ada rekod. Dalam setiap transaksi yang kita buat kita ada rekod. Beli goreng pisang RM2 pun akan ada rekod kalau kita buat pembayaran melalui e-wallet. Okey, seterusnya penipuan kewangan. Makin banyak isu-isu yang diperkatakan di luar sana tentang penipuan kewangan. Dalam sesi sembang-sembang ASNB pun saya punya rakan daripada Bank Negara Pulau Pinang telah buat satu sesi jugalah. Kita telah kongsikan isu yang berkaitan dengan penipuan kewangan ni. Cuma hari ini saya nak highlightkan sedikit lagi ataupun secara ringkasnya penipuan kewangan ni golongan sasaran utama, ciri-ciri skim cepat kaya yang ada. Dan skim-skim ni semua berubah. Jenis penipuan kewangan, penglibatan dalam penipuan kewangan, penglibatan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang secara sengaja ataupun tidak sengaja. Itu kita tahu. Kita kena tahu juga sebab ini semua membantu kita. Rujukan dan semakan penipuan. Macam mana kita nak buat rujukan? Macam mana kita nak semak sama ada skim tersebut ataupun syarikat individu tersebut menawarkan skim yang melibatkan penipuan. Okey, jenis-jenis yang ada. Ini antara jenis-jenis yang ada. Tapi kita kena faham satu. Sebab kalau kita lihatkan dari segi penipuan kewangan ni, modus operandi dia akan sentiasa berubah-ubah. Disebabkan teknologi yang ada sekarang ni pula, dia lagilah makin cepat benda itu berubah. Pelaburan internet palsu dan lain-lain jenis penipuan. Penyalahgunaan nama bank negara, nama-nama agensi-agensi kerajaan yang ada lain, mahkamah, lembaga hasil dalam negeri, PDRM, sekarang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pun ada nama-nama dia digunakan. Akaun keldai, urus niaga mata wang asing haram, Macau scam, skim pelaburan, skim cepat kaya. Skim cepat kaya ni kita dah tahu daripada dulu memang ada. Tapi modus operandi dia sentiasa berubah. Untuk kenapa dia berubah? Sebab teknologi.
Sekarang tak perlu nak panggil orang ramai-ramai, bagi ceramah. Kadang-kadang dia tak perlu lagi lah nak bawa kereta mewah dia tunjuk, pakai kod dan sebagainya. Sekarang ni dia tunjuk je dekat media sosial. So benda tu lebih mudah. Okey, siapa yang selalu jadi mangsa? Ini antara berdasarkan statistik lah yang kita dapat daripada laporan-laporan yang kita terima daripada mangsa-mangsa yang terlibat dengan skim-skim ataupun penipuan kewangan yang ada. Penipu ni dia tak ambil kira latar belakang pendidikan ke pekerjaan dan pendapatan. Contohlah, beberapa tahun lepas, sebab tugas saya di BNM Link Bank Negara ialah untuk membantu pengguna kewangan di luar sana. Dulu sebelum pandemik, tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke BNM Link. Kalau nak jumpa saya dekat kaunter. So, jadi saya pernah menguruskan beberapa kes lah yang melibatkan, kadang-kadang kita terkejut. Contoh, Macau Scam. Kita terbayangkan Macau Scam ni, panggilan-panggilan telefon scam ni, kita selalu terfikir bahawa golongan yang kurang berpendidikan ataupun yang bukan profesional mudah percaya. Tapi tidak. Saya pernah ada mangsa yang merupakan seorang vice president yang golongan profesional berpendidikan tinggi, dan dia punya vice president tu pun bukannya syarikat-syarikat yang dia syarikat besar. So jadi dia pun tertipu. Jadi mangsa juga, mangsa kepada Macau Scam yang mana melibatkan kerugian melebihi RM200,000. So sebab itulah kita kena faham kita pada bila-bila masa boleh jadi mangsa. Jadi apa yang kita perlu buat? So jadi penipu ni dia tak pedulikan latar belakang pendidikan kita ke, pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Tapi target dia ada. Seorang kampung, pelaburan-pelaburan skim cepat kaya ni selalunya dia suka target orang kampung juga. Sebab ramai orang kampung dia ada simpanan. Maksudnya dia ada aset yang boleh dilikuidkan ataupun ditukar kepada wang tu dengan kadar yang cepat. So jadi dia boleh dapatkan duit. So hasil pendapatan dia pun secara harian contohnya. So jadi memudahkan golongan-golongan penipu untuk mengambil kesempatan terhadap orang-orang kampung. Pesara kerajaan, pesara swasta. Pesara kerajaan ada pencen, ada duit gratuiti. Pesara swasta pula ada simpanan KWSP yang boleh dikeluarkan. Ini selalunya jadi target. Pelajar. Kalau adalah adik-adik yang dalam sesi ni hari ini, yang mana yang sedang belajar di IPTA ke IPTS ke, berhati-hati. Bila awal semester, duit pinjaman PTPTN ke, duit beasiswa JPA ke, MARA ke dan sebagainya masuk, ketika itulah muncullah golongan-golongan yang cuba nak mengambil kesempatan, menawarkan macam-macam jenis program untuk kita sertai dengan janji-janji yang bila dia berjanji ni macam-macam lah. Dia akan berjanji bulan dan bintang dan sebagainya. So dia datang pula dengan kereta-kereta mewah. Sekarang ni kalau kita tengok ramai orang terpengaruh dengan kereta mewah dan sebagainya. Kaki tangan awam profesional. Satu, kaki tangan awam dan golongan profesional ni mudah untuk mendapatkan pinjaman. Kalau dia tak ada modal untuk skim pelaburan, dia mudah untuk mendapatkan pinjaman. Kadang-kadang ada kes-kes di mana kita kenal pasti pegawai-pegawai kerajaan jadi mangsa sebab individu yang menawarkan, sindiket yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tidak sah ni, dia tolong uruskan sekali pinjaman untuk mendapatkan modal supaya mangsa-mangsa boleh melabur dalam skim dia. Itu kita kena sangat berhati-hati. Trik dia senang je, kita kena faham ini tipu sumber yang kita dapat ni Suruhanjaya Security lah. Suruhanjaya Security ni banyak menguruskan kes-kes yang melibatkan pelaburan-pelaburan tidak sah juga, yang melibatkan security. So tidak akan rugi. Selalunya itulah agenda dia cakap tak rugi. Benda ni masuk 500 je. Minggu depan ataupun selepas 3 hari dah dapat keuntungan 30% daripada 500 tu. So kita akan bayar setiap 3 hari ataupun setiap minggu. So tak akan rugi. Selalunya indah khabar daripada rupa. Memang ada mangsa psikologi manusia. Bila kita melabur, kita akan expect keuntungan seperti yang dijanjikan. Kita laburkan 500, dia kata 3 hari, lepas 3 hari kita akan dapat 200. So lepas 3 hari kemudian kita dapat 200 tu. Bila kita dapat, manusia ni tamak. Dia akan dapat.
Lepas tu dia tunggu payment seterusnya yang kedua pun dapat. Jadi bila dia tamak, daripada pelaburan asal dia 500 ni tadi, dia akan tingkatkan lagi. Maksudnya, dia akan labur duit lebih banyak. Kadang-kadang sampai tahap dia pinjam dengan saudara mara, kawan keluarga ataupun rakan-rakan dia yang lain untuk kumpulkan modal yang lebih besar supaya dia boleh masuk. Kalau tengokkan balik, dia masuk 500 tu, ya, dia dapat keuntungan pertama 200, keuntungan kedua 200, dia dapat pulangan 400. Lepas tu, modal dia mungkin dipulangkan. Lepas tu dia masuk pula 20,000. Lepas tu senyap. Itu yang selalu terjadi. Peluang hanya sekali dan untung besar. Ini trik dia. Okey, seterusnya dari segi Macau scam. Panggilan-panggilan telefon. Berhati-hati dengan panggilan telefon, WhatsApp messages yang kita dapat dan juga message SMS kepada melalui phone. Kadang-kadang modus operandi dulu banyaknya melibatkan transaksi-transaksi yang melibatkan penggunaan kad kredit. Contohnya ada transaksi kita dapat SMS kata transaksi melibatkan kad kredit nombor sekian-sekian daripada bank mana sekian-sekian, sama ada kita buat transaksi tersebut atau tidak. Kalau tak buat, dia suruh dia letak nombor telefon, kita kena call nombor telefon tersebut. Berhati-hati, jangan call nombor yang disertakan bersama SMS yang kita tak kenal pasti. Dan selalunya kalau kita perhatikan SMS tersebut, dia bukan datang daripada bank, dia selalunya akan datang daripada handphone number juga. So itu antara modus operandi Macau scam. Ada lagi modus operandi lain yang mana melibatkan panggilan terus kepada kita daripada LHDN dan sebagainya. So yang mengaku diri dia pegawai daripada lembaga hasil. Contoh, kita ada cukai yang tak berbayar dan sebagainya. So denda akan dikenakan. So benda-benda macam tu kita kena berhati-hati. Macau scam ni adalah panggilan melalui telefon, sama ada panggilan direct ataupun SMS. Apa yang kita perlu buat ialah jangan panik. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca pendedahan di media sosial ataupun perkongsian di media sosial lah, mangsa-mangsa akan cakap, saya seperti dipukau. Tuan-tuan dan puan-puan, terus terang saya kata, pengalaman saya lah sepanjang beberapa tahun menguruskan mangsa-mangsa yang datang ke BNM Link yang melibatkan Macau scam ni, bila kita tanya dia balik, sebenarnya dia tak kena pukau pun. Lebih kepada panggilan tersebut dia terima atau SMS tersebut dia terima ketika mungkin dia tengah busy untuk buat sesuatu ataupun dia tengah rushing untuk buat sesuatu. Bila dapat, dia terus panik. Bila dia terus panik, kita kadang-kadang lupa berhenti untuk berfikir. Dia terus call nombor yang datang bersama SMS ataupun kalau dapat panggilan tu, dia teruskan perbualan dia dengan pemanggil ataupun penyamar tersebut. So ini yang jadi satu masalah. Sebab lagi lama kita bercakap dengan penipu, lagi mudah untuk kita menurut segala arahan dia. Sebab kita dah percaya pada dia. So itu yang penting. Bila kita dapat SMS atau panggilan tersebut, benda yang pertama buat, hentikan panggilan tersebut. Paling tinggi pun kita mungkin nak tahu dia buat panggilan daripada bank mana. Contoh, kalau dia kata dia buat panggilan daripada Maybank berkenaan dengan kredit card. So jadi cakap kat dia, okey tak apa, saya akan call. Letak telefon, terus call Maybank. Macam mana nak dapatkan nombor Maybank? Senang je. Pergi ke laman web Maybank, dapatkan nombor telefon Maybank. Kalau kita adalah pengguna perkhidmatan Maybank ataupun klien kepada Maybank, kalau kita ada ATM card, kat belakang ATM card tu ada contact number customer service Maybank yang mana kita boleh hubungi untuk dapatkan pengesahan. Apa sahaja yang diberitahu oleh si penyamar ataupun scammer tadi. Itu yang penting kita kena buat. Dan isu-isu lain yang melibatkan kononnya pemanggil mengaku diri dia adalah pegawai bank negara. PDRM, Lembaga Hasil dan Negeri dan agensi penguatkuasa lain. Saya nak bagi tahulah, kongsi. Setahu saya lah sebagai pengguna kewangan ataupun orang awam, kalau kita ada kes jenayah, polis tak call. Selalunya dia datang ke rumah mencari. Dia takkan call kita untuk, cik ada kes jenayah ni di bawah atas nama cik ni. Ada kereta disita atas nama cik dipenuhi dadah. PDRM dia takkan call. Dia akan datang ke rumah, tangkap kita, bawa pergi balai, baru dia tanya soalan. Selalunya itu yang saya tahulah.
Lepas tu sama juga lembaga hasil dalam negeri. Selalunya dia tak call. Dan dia akan hantar surat notis sebab itu adalah official ataupun surat yang sah daripada agensi tersebut. Mahkamah. Mahkamah memang tidak call. Sebab mahkamah adalah institusi di mana kita menyelesaikan pertikaian antara dua individu. Itu kalau komersial. So jadi, kalau ada orang saman cik, orang yang saman tu yang kena hantar notis dekat cik, bukannya mahkamah. Kalau ada kes jenayah pun sama juga. Mahkamah cuma menguruskan kes tersebut. Bukannya mahkamah akan call kita, tidak. Benda itu tak berlaku. Bank negara memang kita pun tidak call pengguna tanpa apa-apa sebab. Sama ada dia kata AMLA, anti money laundering, ada kes nama cik, kita pun tak call juga. Apa yang kita buat, kita hantar surat, kita hantar notis. Itu adalah cara yang official. So pastikan kalau panggilan-panggilan tersebut dibuat, pemanggil mengaku kata dia daripada agensi-agensi tersebut, cik boleh hentikanlah panggilan tersebut untuk melindungi diri sendiri. Okey, terima panggilan. Kad kredit anda telah digunakan oleh pihak ketiga. Ini modus operandi lah ataupun progress dia. Mangsa akan jadi cemas, macam cakap tadi, dia panik, dia cemas, dia menyamar sebagai pegawai. Kadang-kadang dia tukar lagi. Kita tengah bercakap dengan dia cakap dia daripada bank negara. Nanti dia akan salurkan panggilan tersebut kepada PDRM pula. Dia akan pas-pas. So kadang-kadang bila di PAS ni, kita akan lebih mangsa, selalunya akan lebih percaya. Sebenarnya tidak, benda itu tak berlaku. Itu adalah modus operandi dia saja. Poinnya, di penghujungnya, apa yang scammer ni akan buat ialah dia yang akan minta mangsa memindahkan duit daripada akaun mangsa kepada akaun si penipu. Ataupun dia akan minta maklumat online account daripada user ID, password dan sebagainya untuk dia akses. Itu yang kita kena faham. Jangan dedahkan maklumat perbankan kita. Jangan pindahkan wang kita atas arahan sesiapa sekalipun. Untuk tujuan apa sekalipun. Unless kalau kita nak bayar yuran anak lah. Yang tu kita tahu. So kalau kata benda yang panggilan-panggilan telefon yang tak dikenali ni, kononnya duit cik kena dipindahkan ke akaun khas kat bank negara sebab untuk memastikan tak ada orang lain boleh curi, sebenarnya tidak. Itu semuanya adalah dia punya modus operandi. Okey. Kalau tengok ini contoh-contohlah laporan berita yang kita dah tengok kalau hari-hari tuan-tuan dan puan-puan semak, cek dekat media sosial tu. Ataupun saya suka tengok juga kadang-kadang Harian Metro, sebab Harian Metro ni suka ada banyak cerita-cerita yang sensasi. So jadi penipuan ataupun financial scam ni ataupun Macau scam yang mana yang rugi-rugi ni sentiasalah akan di-highlight. So jadi kita boleh tengok kat situ banyak mangsa dan kes makin meningkat dan kerugian juga makin meningkat. Ini data yang diberikan oleh PDRM. Okey, bila kita jadi mangsa penipuan-penipuan tersebut, apa yang kita perlu buat? Kita dah jadi mangsa, benda pertama ialah laporan di pejabat ataupun balai polis berdekatan sebab ini adalah kes jenayah. Walaupun itu duit yang kita hilang, sebab sedang ramai orang berfikir bila duit daripada bank dia dikeluarkan ataupun ditipu, dia kena buat laporan kat bank negara. Tidak, sebab ini adalah kes penipuan ataupun kes jenayah. Bidang kuasa dia ialah pihak polis. Pihak polis yang akan buat siasatan dan bekerjasama dengan agensi-agensi tertentu untuk dalam proses siasatan tersebut. Berkenaan dengan kes tersebutlah. So kalau benda tu melibatkan penipuan urus niaga lain, so dia akan berhubung, PDRM akan berhubung dengan agensi tersebut yang berkaitan untuk proses siasatan dia. Okey, sekarang ni dalam keadaan pandemik, ramai juga yang terpengaruh ataupun menjadi mangsa kepada pinjaman wang yang tak wujud. Sekarang ni saya pun tengok hari-hari keluar dekat FB lah ataupun Facebook. Facebook ni selalu sebab ada yang sponsored punya iklan. Bila sponsor punya iklan tu kita buka satu je, lepas tu dia akan feed lagi banyak. Sebab ini adalah algoritma yang digunakan oleh Facebook untuk targeted punya marketing kepada kita. Once kita tengok satu, kita buka satu, akan berduyun-duyun lah keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat situ. Banyak pinjaman. Senang lulus, kita berlesen. Satu lagi, lulus syariah. Yang penting itulah. Ramai yang akan terpengaruh lulus syariah.
Sekarang kita kena faham, sindiket pinjaman tak wujud ni adalah sindiket yang menawarkan pinjaman kepada mangsa di mana kemudahan pinjaman sebenarnya tak wujud, tak ada pun. Apa yang dia nak, okey, konon-kononnya kita bagi dokumen. Lepas kita bagi dokumen dalam tempoh 24 jam, dia kata, oh pinjaman tuan dah diluluskan. Jadi lepas tu apa tuan kena buat bayaran untuk buka akaun. Kononnya sebab pinjaman tu akan dimasukkan ke akaun baru. So kita pun bayar. Bila kita dah bayar, walaupun 500 permulaan pembayaran, lepas tu dia akan beritahu pula, oh nak kena bayar kos stamping, kos processing dan sebagainya. Jadi kita bayar. Kenapa kita akan bayar lagi dan lagi? Disebabkan kita amat mengharapkan pinjaman tersebut. Satu. Dua, kita dah rugi. Kita dah bayar bayaran pertama. Kita mengharapkan kita akan dapat balik. Kalau pinjaman tu kita tak dapat pun, sekurang-kurangnya duit yang kita dah bayar tu kita dapat balik. Sebab tu banyak mangsa dia nak pinjam 20,000 tapi kerugian dia jadi 30,000. Kenapa jadi macam tu? Sebab inilah bayaran demi bayaran yang dibuat. So 2 hari lepas pun saya terbaca juga satu laporan Metro. Dia nak pinjam 100,000 rasanya, tapi dia dah kerugian 50,000. Sebab inilah bayaran-bayaran yang dibuat. Banyak fee. Kononnya bila nak transfer dan pun ada fee lagi dan sebagainya. Masa awal-awal permohonan dia tak bagi tahu. So itu yang ramai jadi mangsa sebab dia tak sedar akan benda ni. Okey, sikit sindiket pinjaman tak wujud ni dia tawarkan pinjaman melalui media sosial ataupun selalunya platform-platform online lain lah. Bangsa percaya, tuntutan wang, pindahan wang, yuran proses, cuti stamp dan sebagainya. Dan apa yang sindiket ni gunakan ialah ni yang warna merah, kedai account. Saya akan kongsi juga maklumat tentang kedai account ni, tapi langkah-langkah keselamatan untuk kita pastikan kita tak jadi mangsa kepada skim-skim pinjaman yang tak wujud ni. Jangan mudah percaya kepada orang yang kita tak kenal. Dekat media sosial tu ramai orang. Kita tak kenal pun kadang-kadang, walaupun kita like dia punya page ataupun kita approve dia punya friendship dekat media sosial tu, tapi kita tak kenal siapa dia. So berhati-hati. Jangan berurusan tanpa membuat pengesahan dengan pihak berkuasa tempatan. Katakanlah syarikat yang menawarkan tawaran pinjaman melalui media sosial ni, dia kata, oh dia diluluskan. Dia bagi dokumen. Okey. Macam mana kita nak check? Jangan percaya dengan dokumen yang dia bagi. Kalau dia bagi dokumen, nama syarikat dia ada. Dia dokumen tu mungkin dia kata lesen yang dikeluarkan oleh Bank Negara. So jadi, rujuk balik dengan Bank Negara. Dengan Bank Negara mudah. Laman web Bank Negara ada. Semua senarai syarikat-syarikat atau institusi yang dikawal seli oleh Bank Negara ataupun dilesenkan oleh Bank Negara. So semua tu ada. Dari segi daripada syarikat kewangan ataupun bank, penyedia insurans, takaful, penguruk wang ataupun remittance company yang membuat penghantaran wang tu macam Western Union dan sebagainya, itu pun dilesenkan oleh Bank Negara. Yang tadi e-money ataupun e-wallet, semuanya ada senarai tersebut. Jadi kita boleh check sama ada dia ni betul-betul berlesen seperti mana yang dia katakan. Sebab apa yang dia bagi dekat kita adalah maklumat yang dia sampaikan dekat kita, dan maklumat berikut kita tak boleh nak tentukan betul atau tidak. Kalau kita percaya kat dia bulat-bulat, itulah yang kita dapat, kena tipu. So jadi untuk mengelakkan, check dengan Bank Negara. So jadi kita check dengan Bank Negara ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Kalau dia kata dia syarikat pemberi pinjaman wang berlesen, so kita boleh check dengan KPKT. KPKT pun ada laman web yang mana kita boleh check sama syarikat tersebut berlesen ataupun tidak. Okey. Berbalik kepada pemberi pinjaman wang yang tak wujud tadi ni, skim, Macau scam dan sebagainya. Semua penipu-penipu ataupun apa yang kita panggil sebagai financial scam atau penipuan kewangan ni mesti ada akaun yang akan digunakan untuk menerima duit-duit mangsa penipu-penipu tadi. So jadi akaun siapa yang dia nak guna? So jadi kalau saya jadi penipu, saya tak akan guna akaun saya sendiri, sebab kalau saya guna akaun sendiri nanti saya akan ditangkap lah dengan mudah. Jadi scammer-scammer ni ataupun penipu-penipu di luar sana ni, dia akan menggunakan akaun kedai ataupun akaun tumpang. Jadi akaun tumpang ni adalah pemilik
Akaun ni dimiliki oleh individu-individu tertentu. Kadang-kadang dalam beberapa kes yang ada, kadang-kadang individu tersebut, individu pemilik akaun kedai tersebut mungkin adalah mangsa juga. Dan dia mungkin dengan rela hati memberi akaun dia untuk pihak ketiga guna sebab dia dapat keuntungan yang dijanjikan. Okey. Yang ketiganya pula, dia tak sedar pun kata akaun dia digunakan oleh pihak ketiga. Kita tak tahu macam mana dia tak sedar, mungkin ada alasan-alasan dia lah yang menyebabkan dia tak sedar kata dia akaun dia digunakan oleh pihak ketiga. Okey. Apa akan berlaku kepada pemilik akaun kedai? Sama jugalah. Sebelum ni kita selalu dengar kedai dadah ataupun drug mule. Ini mule account ataupun akaun kedai. So drug mule sama. Dia bawa dadah, dia pergi ke negara lain, dia ditahan negara tersebut, dia akan dikenakan tindakan undang-undang. Sama dengan pemilik akaun kedai di Malaysia. Boleh didakwa atas kesalahan membantu menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa kepada hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Akaun bank anda akan disekat dan tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan termasuk penerimaan gaji. Bayangkan apa yang berlaku kepada pemilik akaun kedai ni. Sama ada dia sedar atau dia tak sedar ataupun dia jadi mangsa sendiri. So jadi bila laporan polis dibuat terhadap mangsa, saya jadi mangsa, saya ditipu. Contohnya saya ditipu Macau scam. Saya buat transaction, saya pindahkan duit saya daripada akaun saya kepada akaun kedai tersebut. Akaun kedai tersebut, pemilik dia adalah si Ali. Jadi, saya pergi buat laporan polis. Dalam laporan polis saya nyatakan transaksi tersebut kepada akaun Ali di bank mana, apa nombor akaun, berapa jumlah dia. Jadi, pihak polis akan buat siasatan menjurus kepada akaun tersebut. Sebab itu adalah buktinya yang saya ada. So, bila bank dapat tahu kata Ali telah menerima wang secara tidak sah ataupun melalui penipuan daripada mangsa, jadi pihak bank sendiri akan buat tindakan. Pihak bank memang automatik boleh buat tindakan tanpa sebarang keputusan mahkamah ataupun tindakan polis sebab kalau kita faham terma dan syarat penggunaan akaun, walaupun akaun simpanan, akaun semasa, akaun syarikat dan sebagainya, semua akaun-akaun ataupun perkhidmatan kewangan yang diberikan kepada kita, dia perkhidmatan kewangan ada syarat-syarat penggunaannya. Jadi kita tak boleh melanggar syarat-syarat penggunaan tersebut. Bila kita langgar, bank tersebut boleh ambil tindakan. Dengan apa tindakan yang dia boleh buat? Bekukan akaun ataupun tutup akaun tersebut. Dari segi tindakan undang-undang pula, itu pihak polis akan buat melalui proses mahkamah dan seterusnya. Saya nak berkongsilah sebab banyak yang kes kita tengok ni yang jadi mangsanya adalah golongan muda. So golongan muda yang di bawah umur 30 tahun yang menjadi mangsa akaun kedai. Sama ada dia sendiri adalah mangsa, iaitu dia buat pinjaman dengan Along. Jadi bila buat pinjaman dengan Along, dia kena serahkan dia punya ATM card dan PIN number kepada Along. So jadi Along ni telah menggunakan akaun dia untuk menipu orang lain. So ada kalanya dia dapat iklan dekat media sosial juga untuk pihak ketiga gunakan akaun dia dan dia dapat komisen. Itu kena berhati-hati. So langkah-langkah keselamatan, benarkan akaun anda. Jangan benarkan akaun anda digunakan oleh pihak ketiga. Tak kisahlah untuk tujuan apa sekalipun. Sebab bila ada pihak ketiga menggunakan akaun anda adalah salah. Kita buka akaun, kita bagi orang lain guna, adik-beradik ke pasangan kita sendiri, tetap salah dari segi syarat dan terma penggunaan akaun yang dikenakan oleh pihak pemberi ataupun penyedia perkhidmatan tersebut. Jangan mudah percaya dengan tawaran wang upah bagi penggunaan akaun. Jangan dedahkan maklumat perbankan peribadi, nombor akaun, nombor PIN dan sebagainya kepada pihak ketiga. Okey. Sikit je lagi saya nak tentu sikit tentang Bitcoin pula ataupun Bitcoin ni. Bahaya ataupun risiko berniaga menggunakan mata wang digital adalah ditanggung sendiri. So sebab kenapa Bitcoin ataupun mata wang digital ni? Sebab mata wang digital ni tidak diiktiraf sah sebab diberlaku di Malaysia. So kalau tuan-tuan nak menggunakan Bitcoin ataupun mata wang digital, risiko kena tanggung sendiri. Bank negara tidak mengawasi urus niaga Bitcoin ataupun mana-mana wang digital. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati terhadap risiko berkaitan penggunaan mata wang digital. Jangan mudah percaya dengan tawaran wang pelaburan berkenaan Bitcoin ataupun mata wang digital. So kena faham satu sebab
Mata wang digital ni sama jugalah, kebanyakannya kita simpan mata wang digital sama juga macam foreign currency ataupun kita pergi tukar duit dekat money changer, kita simpan. Bila nilai dia naik, kita jual, kita dapat keuntungan. So itu pelaburan yang melibatkan mata wang digital. So jadi berhati-hati. Berhati-hati dengan penyalahgunaan nama-nama bank negara, sebab banyak surat lah yang keluar. Contoh-contoh yang kita ada ni, dia kata dia dapat lesen untuk beroperasi di bawah bank negara. Dia bagi tahu lesen dia kelas apa dan sebagainya. So itu semua adalah modus-modus operandi penipuan-penipuan kewangan yang ada. Pengambilan deposit secara haram. So sama ada melibatkan deposit cash ataupun wang ataupun logam berharga seperti emas. Urus niaga mata wang asing secara haram, forex. Banyak sekarang ni kita tengok dekat luar sana tu foreign exchange ataupun forex investment, forex trading dan sebagainya. Jual beli mata wang asing. Skim urus niaga mata wang asing secara haram ataupun secara yang melalui entiti yang tidak dilesenkan oleh bank negara. Nak melabur ataupun nak jual beli mata wang asing boleh, tetapi menerusi entiti yang dilesenkan oleh bank negara. Maksudnya bank-bank pelaburan yang adalah broker. So jadi itu tak ada masalah. So berhati-hati dengan modus operandi. Kadang-kadang dia bagi free class dulu. Dia umpan. Bila free class, daripada free class tu maksudnya kita akan teruskan urus niaga tersebut. So itu semuanya adalah modus operandi dia lah untuk menarik perhatian kita. So berhati-hati. Anda telah awas tipu helah penganjur skim pelaburan, macam-macam lah sekarang ni. Dia banyak jenis skim-skim yang sentiasa akan bertukar-tukar modus operandi dan cara ataupun promosi dia tu sendiri. Okey, sembang dengan agensi-agensi tersebut. Ini senarai agensi yang selalunya kita sebagai pengguna kewangan perlu tahu, sebab agensi-agensi tersebutlah yang akan mengawasi atau melesenkan syarikat-syarikat tertentu. So kita kena tahu bidang kuasa agensi tersebut dan apa-apa masalah yang kita hadapi ataupun kita nak kepastian, kita boleh rujuk dengan agensi tersebut. Bank Negara Malaysia, pengalihan deposit tanpa lesen, urus niaga mata wang asing tanpa lesen. So dalam bank negara juga kita boleh lihat semua senarai-senarai. Pemberi, saya ulang balik daripada tadi, pemberi pinjaman wang berlesen bukan di bawah bank negara. Itu di bawah KPKT. Jualan langsung tanpa lesen atau skim-skim piramid, Gores dan Menang ni di bawah KPD dan HEP. SSM, skim berkepentingan ataupun pembangunan plot ataupun skim wang kutu. Dulu kita selalu tengok orang melabur dalam skim durian Musang King, melabur dalam skim ikan keli, penternakan dan sebagainya. Itu yang skim yang dimaksudkan dengan skim berkepentingan. Itu di lesen dia di bawah SSM. Suruhanjaya Syarikat. Security Commission ataupun Suruhanjaya Security, tawaran saham tanpa kebenaran Suruhanjaya Security, dagangan wang mata wang kripto. Okey, yang mana yang terlibat dengan cryptocurrency ataupun mata wang digital tadi, tuan-tuan ada wallet untuk di mana mata wang digital tadi itu disimpan ataupun broker lah. So Suruhanjaya Security ni dia yang memberi kebenaran untuk broker-broker tersebut beroperasi. So jadi kita kena pastikan yang broker yang kita gunakan ni adalah broker yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security, yang dikawasi oleh Suruhanjaya Security. So jadi kita boleh check dengan Suruhanjaya Security. Pelbagai bentuk kes penipuan lain yang tadi saya cerita tu, yang mana kena tipu pinjaman wang berlesen, pinjaman wang tak wujud, beli barang kat Shopee dan macam-macam lagi lah. So jadi kalau kita tengok benda tu semua, itu semua adalah kes jenayah. Bila kes jenayah, agensi-agensi tersebut mungkin terlibat, mungkin tidak. Kita tak tahu agensi mana kita nak rujuk. Jadi, kita kena rujuk kepada polis diraja ataupun PDRM. Buat laporan dulu di mana-mana balai polis terdekat supaya pihak polis boleh buat siasatan, tengok modus operandi, apa sebenarnya penipuan tersebut melibatkan, supaya dia pihak PDRM boleh bekerjasama dengan agensi tersebut untuk tujuan siasatan. So, jadi PDRM itu penting untuk kita buat laporan apa-apa jenis penipuan bila kita jadi mangsa. Okey, satu lagi saya nak kongsi juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code tu, follow Facebook Amaran Scam. Sebab Facebook Amaran Scam kita akan sentiasa update ataupun kongsikan maklumat-maklumat terkini tentang
penipuan-penipuan kewangan yang ada, modus operandi terkini, kes-kes yang terkini ataupun data-data terkini daripada PDRM sendiri ataupun agensi-agensi lain yang kita boleh kongsikan supaya orang awam boleh dapat maklumat terkini tentang modus operandi dan sebagainya, supaya kita boleh lebih berhati-hati sebagai pengguna kewangan. Apa yang kita perlu faham, perlu berjaga-jaga, itu yang kita akan kongsikan. Okey, selain daripada itu, saya dah penghujung dah. Saya akan paskan balik. Saya nak ada promosi sikit untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bank Negara, sebab BNM Link ni, sebab ataupun Bank Negara ataupun apa maklumat-maklumat lain tentang Bank Negara, tuan-tuan dan puan boleh lawati laman web Bank Negara 1, dan kita akan hadir di My Digital KKMM Memacu Aspirasi Digital Negara punya virtual exhibition. So jadi booth Bank Negara dekat situ boleh juga kunjungi kita untuk mempelajari lebih lanjut atau mengetahui lebih lanjut tentang Bank Negara. Okey, dan saya harap itu saja setakat ni. Saya akan kembalikan sesi ni balik kepada kita punya moderator Cik Zaki. Kita ada sedikit kuis dan lepas tu saya akan cuba jawab beberapa soalan daripada peserta-peserta yang ada lah. Okey, Cik Zaki. Alright, terima kasih Cik Nizam di atas pengusian kita pada pagi ini ya. Banyak cerita menarik. Ada yang tipu, ada yang daripada scam. Yang scam tu selalu kita dapat tu di pejabat teman-teman Cik Nizam. Alright, okey. Banyak info yang menarik yang dikongsikan. Terima kasih Nizam. Kita rehat ketemu Cik Nizam. Apabila janji saya kongsi katanya beberapa soalan. Baik datangnya daripada Zoom, daripada chat kita melalui aplikasi Zoom. Juga daripada FB Live kita. Kita pergi kepada Zoom dulu, datangnya daripada Faizah Ramli. Ini dia merujuk ni katanya. Ini dah dia merujuk. Merujuk kepada slide 7. Tadi dia merujuk kepada slide 7. Kita kena pergi balik ke slide 7 tu. Merujuk kepada slide 7. Dia tanya, kalau kurang 500k, macam mana pula caranya? Gitu. Lepas tu disambung lagi. Kalau perkara 10 tuntutan insurans takaful melebihi 500,000 macam mana lah pula? Silakan Nizam. Okey. Dia macam ni, apa yang kita maksudkan dengan 500k tu, Puan Faizah tadi. Ya, betul. Ya, Faizah. Okey. Puan Faizah, BNM tidak akan mengendalikan aduan atau perkara berikut. Tuntutan insurans atau takaful melebihi RM500,000. So maksudnya, kalaulah kata kita beli polisi itu bernilai RM1,000,000. Lepas tu bila sesuatu berlaku, kalau ikutkan polisi tersebut, kita boleh buat tuntutan RM1,000,000 lah. Tetapi syarikat insurans ataupun takaful dia kata tak boleh buat tuntutan ni sebab ni. Dia bagi alasan dia sendirilah. Ada isu-isu dia. So jadi bila dalam kes macam tu, tuan-tuan dan puan, yang soalan puan ialah apa berlaku pada tuntutan kurang daripada RM500,000. RM500,000 tak ada masalah. Kalau tuntutan tersebut ditolak oleh syarikat insurans ataupun pengendali takaful, puan, benda pertama yang saya jelaskan awal tadi ialah kita kena buat aduan kepada unit aduan syarikat insurans ataupun takaful tersebut. Itu benda pertama kita kena buat. Kita tunggu jawapan. Selalunya syarikat insurans ataupun takaful ni akan memberi jawapan dalam tempoh 14 hari bekerja. So dia akan cuba selesaikan buat siasatan dalaman dia, akan bagi jawapan balik dalam tempoh 14 hari bekerja. Kadang-kadang kalau diperlukan lebih masa, dia akan memberitahu kita dan memohon untuk tempoh tersebut dipanjangkan. Katalah benda itu selesai. So syarikat insurans ataupun takaful dah memberi jawapan dan jawapan tersebut kita tak puas hati. Dia kata tak boleh tuntut juga bawah 500,000 ni, kes-kes disebabkan dia bagi alasan dia. So kita boleh merujuk kepada BNM Link atau kepada OFS untuk tuntutan tersebut. So kalau benda tu melebihi 500,000 dan BNM tidak akan mengendalikan sebab jumlah yang banyak sebegini, jadi pengguna kewangan ada sumber-sumber lain iaitu melalui mahkamah untuk membuat aduan ataupun menguruskan tuntutan tersebut. Tapi benda pertama, tak kisah tuntutan kita tu berapa nilai dia, 500,000 ke, 100,000 ke, 1 juta atau 2 juta, jika kita tidak berpuas hati dengan penyelesaian tuntutan tersebut, benda pertama yang kita kena buat ialah aduan kepada syarikat tersebut.
ataupun syarikat company ataupun penyedia takaful. Itu yang pertama kita kena buat. Kadang-kadang kita kena buat, dia dah bagi jawapan, kita tak puas hati, kita buat aduan kedua. Follow up balik. Sebab itu adalah proses yang kita kena buat. Itu yang penting. Okey, harap itu menjawab soalan Puan Faizah tadi. Ya, kita harapkan Pak Izzah. Zaki ada soal. Okey, kita pergi soalan kepada Cik Khairul Ar-Rashid. Dia tanyakan. Okey. Cik Izzah, apa bezanya laporan yang dikeluarkan oleh Sitos ataupun Sikris dengan experience score oleh iMoney Malaysia? Okey. Saya pun ternampak soalan tu tadi dalam chat. Sebab pada saya soalan tu menarik sebab satu pengetahuanlah kredit rating agency ni ada banyak macam saya jelaskan tadi. Contohnya Sitos, Experience, ada beberapa lagi agensi lain. So jadi yang popular adalah Sitos. Bila kita dapatkan laporan kita daripada Sitos, kalau kita subscribe lah, Sitos akan bagi laporan percuma. Laporan percuma tu dia tak lengkap. Dia tak banyak maklumat. Tapi laporan yang berbayar, laporan penuh yang kita bayar kepada Sitos tu, dia akan termasuk sekali dengan scoring. Okey. Bank negara, laporan Sikris daripada bank negara tidak ada bentuk scoring. Kita cuma akan bagi rekod pinjaman yang peminjam ada dengan bank-bank ataupun agensi yang di bawah ahli kepada Sikris. Contoh agensi lain selain daripada bank. Bank tu memang semua ada. Agensi lain, Aeon Credit, PTPTN. Itu pun ada dalam laporan Sikris. So kalau siapa yang pengguna di luar sana yang sedang menonton ni, dia tak buat pembayaran PTPTN ni secara konsisten, jadi rekod tersebut akan ada dalam laporan Sikris dia. Yang boleh mengganggu permohonan pinjaman dia untuk apa-apa bentuk pinjaman. Laporan Sikris pula, kalau kita dapatkan laporan Sitos lengkap yang berbayar tu, laporan Sikris yang ada akan juga termasuk dalam laporan Sitos. Selain daripada itu, Sitos akan masukkan juga rekod-rekod lain. Contoh, rekod mahkamah. Ada tuntutan saman daripada pihak lain yang telah buat saman dekat kita, akan ada dalam rekod tersebut. Sebab rekod ni Sitos perolehi ataupun credit rating agency ni akan perolehi daripada mahkamah, rekod mahkamah sendiri. Sebab rekod mahkamah adalah rekod publik ataupun rekod awam. Dan isu-isu lain, contoh yang selalu berlaku lah, bil telefon tak bayar, bil Astro tak bayar, sekarang ada Coway. Lepas tu ada macam-macam lah skim pembayaran yang bulanan ni. So bila kita tak bayar, yang itu akan di pick up ataupun ada dalam Sitos, tetapi tidak ada dalam Sikris. Sebab itulah kalau kita fikirkan balik, rekod Sitos adalah lebih lengkap. Dan Sitos, Experience dan credit rating agency lain, dia ada scoring. Scoring ni dia buat mungkin berdasarkan kajian dia sendiri. Macam mana bank-bank menilai setiap permohonan individu. So jadi dia akan ada scoring dia untuk menunjukkan sama ada skor kita bagus atau tidak. Itu saja. Dalam laporan Sikris tidak ada langsung. Laporan Sikris adalah percuma. Laporan Sitos dan credit rating agency yang lain tu adalah berbayar. Jadi kita kena bayar. Sebab itu dialah syarikat, dia yang menyediakan perkhidmatan tersebut. So itu kena berhati-hati. Kalau pinjam dengan Aeon Credit, PTPTN ada rekod, ada Toyota Credit, itu semua termasuk dalam laporan Sikris. Tapi yang lain-lain tu macam saya sebut tadi, tak ada dalam laporan Sikris, dia akan ada dalam laporan Sitos. Mungkin. Kita tak pasti. Yang tu kena check dengan Sitos sendiri. Okey. Itu jawapan saya. Jawapan daripada Cik Izam untuk Khairul Ar-Rashid daripada. Okey. Yang kita pergi kepada soalan daripada pendengar kita di FB Live ni, Cik Izam, saudara Mazli Awang. Okey, dia tanya, Facility Bank telah jual kepada third party. Masih boleh rujuk kepada OBS lagi ke, Cik Izam? Okey. Kalau kita kena faham satu, OFS ni ataupun Ombudsman for Financial Services ni, fungsi dia ialah untuk menyelesaikan pertikaian kewangan. Pertikaian ni maksudnya kalau kita ada kerugian terhadap yang kita sebagai pengguna kewangan ni berlaku kepada kita. Jadi kita buat contohlah tuntutan insurans. Kita kerugianlah sebab kita bayar tapi tuntutan tersebut tidak dibayar oleh pihak syarikat insurans. Ataupun kita guna kredit kad tetapi ada transaksi tidak sah dalam kredit kad tersebut.
atau duit yang dikeluarkan daripada bank akaun simpanan kita tiba-tiba hilang. Jadi OFS boleh ambil tanggungjawab tersebut sebab di bawah akta dia ada mengikut syarat tadi yang slide saya share juga, dia ada had transaksi tersebut yang dia boleh uruskan kes tersebut. Dalam kes di mana pinjaman kita dengan bank telah dijual kepada pihak ketiga, kita kena faham satu, proses jualan ini dibuat melalui tindakan mahkamah. Jadi once bila pinjaman tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga, jadi bank tadi tidak menuntut lagi. So pihak ketiga ini pula bukan di bawah bidang kuasa bank negara ataupun OFS. Jadi kita, bank negara, OFS ataupun agensi lain ini tidak boleh membantu. Saya tak pasti, mungkin pihak EKPK boleh membantu. Sebab ada di mana kes-kes tertentu yang melibatkan agensi-agensi yang bukan di bawah bidang kuasa bank negara, yang mana EKPK boleh membantu dari segi untuk pengurusan kredit. So jadi yang tu boleh rujuk dengan AKPK balik, tengok dengan agensi mana yang kita ada pinjaman tersebut. Okey, sudah. Cik Mazli, jawapan daripada Cik Nizam, mungkin ada pertama di hujungnya nanti. Dan soalan terakhir daripada soalan FB kita daripada Joe Ganes. Joe Ganes juga bertanyakan, kenapa Cik Nizam, kenapa BNM tak iktiraf mata wang digital sedangkan SC luluskan gunaan Luno iaitu wallet digital. Silakan. Okey, saya nampak tu juga tadi Joe SC Ganes ni dekat FB. Yes. Okey, soalan dia menarik juga. Satu saya nak tekankan tadi, bank negara punya statement tentang Bitcoin ataupun digital currency. Digital currency atau Bitcoin tidak sah penggunaannya sebagai mata wang di Malaysia. Maksudnya kita tak boleh gunakan Bitcoin untuk urusan jual beli barang. Sekarang ni kita guna duit ringgit Malaysia untuk urusan jual beli barang. So jadi ringgit Malaysia pula dikeluarkan ataupun oleh Bank Negara Malaysia. So jadi cryptocurrency ataupun Bitcoin tidak diiktiraf. Tetapi tiada halangan daripada daripada penggunaannya. So cuma kita tak iktiraf. Bila kita tak iktiraf, apa-apa berlaku kepada pengguna yang menggunakan cryptocurrency tersebut, anda tidak dilindungi oleh undang-undang sedia ada yang ada di Malaysia. Okey, berbalik kepada isu wallet cryptocurrency, Luno, penyedia wallet cryptocurrency. Luno adalah syarikat yang diluluskan oleh Security Commission ataupun Suruhanjaya Security. Bukan Luno sahaja, ada beberapa syarikat lain lagi. Sebab satu, kalau kita ada duit fizikal, kita boleh simpan dekat dalam wallet fizikal. Bila digital, kita kena ada wallet digital untuk simpan. Fungsi Luno dan e-wallet punya provider lain ni adalah untuk kita menyimpan kita punya digital currency. So itu adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Security. So itu jawapan saya lah merujuk kepada tu. Jadi Luno itu adalah dilesenkan ataupun diluluskan oleh Suruhanjaya Security sebagai e-wallet holder. So jadi kita boleh menggunakan perkhidmatan dia untuk kita berurus niaga ataupun melibatkan diri dengan cryptocurrency ataupun mata wang digital, bukan di bawah bidang kuasa bank negara. Okey, terima kasih. Harap menjawab soalan. Kita harapkan Cik Jo itulah jawapan Cik Nizam, dan kalau ada lah lagi boleh hantar semula kita rehatkan sebentar Cik Nizam. Saya kembali pada Cik Nizam. Cik Nizam kepada ada kata-kata terakhir yang boleh dikongsikan bersama dengan program webinar kita pada ini. Silakan Cik Nizam. Okey, terima kasih Cik Zaki. Kata-kata terakhirlah sebagai pengguna kewangan. Kita menggunakan berbagai-bagai jenis produk kewangan setiap hari. Akaun simpanan, e-money, credit card, debit card dan sebagainya, pembayaran secara online. Kita perlu lebih bijak ataupun lebih berhati-hati dan juga lebih berhati-hati dalam setiap transaksi yang kita gunakan. Dan kita boleh dapat banyak maklumat. Sekarang ni macam ASNB, banyak program. Agensi-agensi lain pun banyak program. Kita ada Financial Education Network yang mana disertai oleh pelbagai agensi untuk membantu meningkatkan pengetahuan individu terhadap maklumat kewangan. So itu, literasi kewangan tu penting untuk kita tahu dan tingkatkan supaya kita lebih berhemah dalam perbelanjaan, satu, lebih bijak dalam menguruskan kewangan dan juga lebih pandai dari segi memilih produk kewangan yang sesuai.
untuk kita. Jangan kerana senang terpengaruh orang bercakap pasal takaful, orang bercakap pasal insurans, pasal hibah, kita pun ada. Tapi kita kena faham setiap produk tersebut apa fungsi dia. So jadi kita dapatkan produk yang bersesuaian dengan kita, keperluan kita dan kemampuan kita. So itu sahaja perkongsian saya hari ini dan kata-kata terakhirlah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ASNB kerana sudi menjemput saya dan pihak Bank Negara untuk sesi sembang-sembang. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih Cik Nizam atas perkongsian dan itulah tadi kata-kata terakhir daripada Cik Nizam untuk kita menjadikan panduan bila yang menjaga kewangan kita, insya-Allah. Alright. Akhir kata bagi Pak SMB, mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program menjalankan. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Omar Nizam telah bersama dengan kami dan semoga kita berjumpa di lain waktu dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.